Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Okey, pertama sekali suka untuk ana bagi tahu yang macam antum semua sedia tahu, malam ni sepatutnya yang akan memberikan ceramah adalah Ustaz Asri Sobri lah. Tapi disebabkan Ustaz Asri ada urusan macam Abu Talha cakap tadi, kesihatan, maka Ustaz Asri amanahkan ana untuk ganti tempat beliau. Dan beliau suruh ana sampaikan tajuk yang sama. Tajuk yang sama iaitu muqaddimah kepada al-asma' wa sifat. Tauhid al-asma' wa sifat. Sebab plannya nanti Ustaz Asri akan bercadang nak syarah kitab Al-Qawaidul Musla oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kitab Al-Qawaidul Musla ni kitab yang mungkin bagi kita orang-orang sunnah ni, kalau yang tak belajar secara formal lah dekat universiti, agak tinggi dalam perbahasan al-asma' wa sifat. Jadi ana cuba untuk pada malam ni nak bagi mukadimah yang cukup kuat lah, asas yang cukup kuat untuk antum, supaya nanti bila ustaz nak buat daurah tu, antum boleh fahami apa yang ustaz nak sampaikan. Sebab kitab Al-Qawaidul Musla ni Ustaz Asri pernah buat sekali je, tak silap ana, 5 tahun lepas dia syarah. Dan memang kitab ni sangat bagus lah, kitab Al-Qawaidul Musla. Jadi ana sangat galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk join daurah Ustaz Asri Sobri tu untuk kitab Al-Qawaidul Musla. Okey, sebelum ana mulakan tentang mukadimah al-asma' wa sifat ni, ada beberapa benda yang ana nak cakap dulu. Pertama sekali adalah kepentingan kita belajar akidah, kan? Kepentingan kita belajar akidah. Kepentingan kita belajar akidah ni bagi ana dia sama penting dia macam kita mendengar hadis tentang niat pada setiap kali kita nak menuntut ilmu. Seperti mana hadis tentang niat kita kena sentiasa ingatkan diri kita sebelum nak menuntut ilmu, begitu juga kita kena ingatkan diri kita tentang kepentingan belajar akidah setiap hari. Sebab apa? Isu akidah ni isu yang rumit dan kadang-kadang kita tak sedar kita buat salah. Kadang-kadang orang yang dia tak belajar ataupun dia tak mengaji betul-betul, dia tak sedar yang dia buat salah. Jadi kita tak boleh rasa kita selamat. Kita tak boleh kita rasa macam, oh, aku dah belajar akidah lama dah, so aku tak perlulah nak belajar akidah lagi. Dan orang kita kebanyakannya macam itulah, ada satu stigma dan satu corak pemikiran yang apa kita nak belajar lagi dalam ilmu akidah, kan? Orang kita macam prefer nak belajar fiqh, usul fiqh, bahasa dan sebagainya. Jadi bila kita cakap kena kuatkan akidah, kena belajar akidah, kena belajar lagi lanjut akidah, kebanyakannya akan rasa macam, oh, tak ada keperluan untuk belajar akidah. Tapi yang seperti mana yang kita tahu, Nabi Ibrahim sendiri dalam ayat Al-Quran meminta lindung daripada melakukan syirik bila doa dekat Mekah, Masjidil Haram. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya lah, yang paling Nabi yang besar kedudukannya. Dan semua agama-agama Samawi yang utama sekarang ada ni balik kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sendiri rasa tak selamat dengan apa yang dia tahu daripada ilmu akidah. Bukan sebab Nabi Ibrahim tak yakin, tetapi cabaran yang ada dalam ilmu akidah ni, kita takut kita pun tergugat. Berapa ramai orang dalam sejarah yang bahkan daripada golongan atau batch sahabat dan tabi'in sendiri, batch tabi'in yang belajar dengan sahabat tapi jadi sesat sebab ambil ringan isu akidah. Macam kisah Imran bin Hittan, yang dia ni asalnya tabi'in yang soleh, yang banyak mengaji ilmu agama. Sebelum dia ni sebenarnya dia ada minat dekat seorang perempuan ni. Dan perempuan ni ada daripada golongan Khawarij. Imran bin Hittan yang asalnya seorang yang alim dan soleh. Sebelum dia kahwin dengan perempuan tu, ulama-ulama yang zaman dengan beliau dah cakap, zaman dengan dia dah cakap, jangan kahwin dengan perempuan tu, takut nanti akidah kamu tergugat. Tapi Imran bin Hittan ni dia rasa confident lah. Dia kata tak apalah, kalau aku kahwin dengan perempuan Khawarij ni, aku boleh dakwah dia. So daripada dia jadi Khawarij, dia jadi ahli sunnah.
Tapi bila dia kahwin dengan perempuan ni, apa jadi kat Imran ni, dia pun tukar jadi Khawarij juga. Bahkan jadi antara orang kuat Khawarij. Ini satu contoh yang menunjukkan bahawa orang tu dia belajar macam mana jauh pun, kalau dia tak betul-betul tajdid dari fresh apa yang dia belajar dan apa yang dia percaya, takut lama-lama apa yang dia dah selama ni dia tahu tu, dia sendiri goyah, dia sendiri terpengaruh dengan syubhat. Sebab tu dalam isu akidah ni, syubhat, ulama tak nasihatkan kita ni untuk mencari-cari syubhat. Kalau orang timbulkan syubhat dekat media sosial, dekat TV dan sebagainya, kita tak digalakkan untuk mencari ataupun sibuk-sibuk nak menjawab syubhat. Sebab syubhat ni, bab kata ulama, khattafah ni dia cepat masuk dalam hati, lepas tu dia akan buat kita rasa goyah. Siapa yang tak betul-betul ada solid yang kuat dalam ilmu akidah, bila syubhat ni kena kat dia, habis lah. Ilmu yang belajar bertahun-tahun dalam akidah, boleh orang tu jadi goyah dengan semata-mata satu syubhat je. Dan benda ni banyak berlaku. Seperti mana Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, seperti mana tuan-tuan tahu, Abu Hasan Al-Ash'ari tokoh kepada mazhab Al-Asy'ariyah. Sebelum beliau berpindah kepada mazhab Al-Asy'ariyah ni, beliau asalnya Mu'tazilah lah. 40 tahun hidup pertama Abu Hasan Al-Ash'ari adalah dalam mazhab Mu'tazilah. Beliau dilahirkan Mu'tazilah. Bahkan pakcik beliau sendiri adalah ulama besar Mu'tazilah. Beliau berdebat dengan pakcik beliau ni, Abu Hasan Al-Ash'ari, dan beliau timbulkan satu syubhat je dengan pakcik beliau ni. Isu dipanggil Al-Aslah dalam akidah Mu'tazilah. Pakcik dia yang dah mengaji Mu'tazilah, akidah punya berapa lama, kena satu syubhat tu terus goyah. Disebabkan dia tengok pakcik dia yang dah mengaji akidah Mu'tazilah ni lama pun goyah, Abu Hasan Al-Ash'ari terus keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Dia pun nak cuba cari kepada manhaj salafus salih lah, nak cuba cari manhaj salafus salih. Cuma ada khilaf di kalangan ulama, adakah beliau ada memang betul-betul ikut akidah salafus salih secara 100% ataupun beliau memang niat tapi tak dapat. Yang rajihnya adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, beliau berniat untuk mencari akidah salaf, tapi beliau dapat majoritinya sama macam ahli sunnah, cuma ada beberapa perkara yang masih lagi mukhalafah dengan akidah salaf. Okay. Jadi itu kepentingan kenapa kita belajar akidah lah. Perkara kedua yang anak nak sentuh adalah apa yang Ustaz Asri nak buat dengan daurah kita Al-Qawaidul Musla ni oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah Ustaz Asri nak buatkan pengajian akidah ni daripada kita kacau selama ni kita mungkin dengar ceramah umum, kuliah umum sebagainya, nak upkan kepada ada teks ataupun silibus yang betul-betul kita cakap macam formal lah, supaya kita betul-betul bina asas yang kuat. So jadi satu langkah yang barulah dekat, anda tengok dekat Malaysia ni tak ramai yang nak buat macam tu. Okey, insya-Allah anda masuk kepada isi, iaitu tentang mukadimah tentang tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat ni semua kita pernah dengar. Kan? Kita pun dah belajar akidah salaf ni lama, sejak kecil lagi. Kita selalu dengar. Malam ni anda nak cuba bagi sentuh yang agak detail lah tentang akidah salafus salih, tentang tauhid asma wa sifat ni. Pertama, anda akan sentuh dari sudut ta'rif ni. Ta'rif tauhid al-asma wa sifat ni adalah al-iman al-jazimu bi asma'illahi wa sifatihi al-waridati fi al-kitab was sunnah. Iman yang kukuh terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang datang ataupun kita jumpai dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wa ithbatuha, dan menetapkan nama-nama ni ataupun sifat-sifat Allah ni duna tahrifin au ta'tilin au takyifin au tamthil, tanpa kita melakukan ta'til atau kita melakukan tahrif atau melakukan takyif atau melakukan tamthil. 4 istilah ni insya-Allah anda akan sentuh nanti dalam kuliah ni. Jadi itu adalah definisi al-asma wa sifat. Setengah ulama bagi definisi yang agak berbeza, cuma maknanya samalah, iaitu kita mengesakan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalilnya ada dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi dekat ayat Ar-Rahmanir Rahim ni, apa yang kita boleh istimbat? Kita boleh istimbat bahawa ayat ni tengah membicarakan tentang nama-nama Allah.
Jadi bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Nama Tuhan sekalian alam ni Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ni adalah nama kepada Allah, antara nama-nama Allah. Jadi ini dalil bahawa memang dalam Quran dan Sunnah sendiri ada nama-nama Allah lah, disebut nama-nama Allah. Selain itu, ayat dalam surah Al-Isra ayat 110, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan adalah baik belaka. Maksudnya mana-mana nama yang Allah yang kamu seru adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang maha cantik, maha tinggi dan cantik. Kalau kita tengok ayat ni, surah Al-Isra ayat 110 ni, dalam ayat ni kita nak istinbat dekat falahul asmaul husna. Ayat tu mengatakan bagi Allah itu al-asma, nama-nama, al-husna, yang sangat cantik. Al-husna ni dalam bahasa Arab, dia daripada perkataan hasan. Hasan ni maksudnya satu yang bagus ataupun cantik. Bila kita nak kata satu perkara tu sangat cantik, kita akan cakap ahsan. Kita akan cakap ahsan dalam bentuk af'al. Seperti mana kita nak cakap satu benda tu besar, kita cakap akbar, yang paling besar kan, dalam bentuk af'al. Cuma akbar, ahsan ni kita guna untuk lelaki. Ada wazan lagi satu, ada bentuk lagi satu, iaitu kalau macam akbar untuk lelaki, kubra untuk perempuan, ahsan untuk lelaki, husna untuk perempuan. Ahsan ni maksudnya yang paling terbaik, husna ni pun maksudnya yang paling terbaik juga. Cuma husna ni untuk perempuan. Sebab apa? Sebab al-asma ni dalam bahasa Arab, dia adalah perkataan yang perempuan lah, sebab dia plural. Jadi al-asma al-husna ni maksudnya nama-nama yang maha cantik ataupun sangat cantik. Kita tak terjemah cantik biasa je, kita tak cakap nama-nama yang cantik, kita cakap sangat. Sebab kalau nama-nama tu cantik biasa sahaja, cantik sahaja, dia akan jadi al-asma al-hasanah. Tapi kalau kita cakap al-asma al-husna, maka dia jadi nama-nama yang sangat cantik. Sangat cantik. Jadi dekat ayat ni kata falahul asmaul husna, bagi Allah itu nama-nama yang sangat cantik. Jadi ayat ni pun menetapkan juga bagi Allah ada nama-nama. Bagi menetapkan sifat bagi Allah pula, antara dalil yang masyhur adalah ayat Quran walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah itu perumpamaan yang lebih tinggi. Al-mathal ni ada beberapa tafsiran di kalangan ulama. Antara tafsiran yang masyhur adalah disebutkan oleh Al-Qurtubi, al-mathal ni maksudnya al-wasf, iaitu sifat. Bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang paling tinggi. Walillahil mathalul a'la, sifat-sifat dan contoh yang lebih tinggi. Apa maksud sifat-sifat dan contoh lebih tinggi ni? Kita bagi contoh, contohnya manusia. Kita ada sifat kesempurnaan, iaitu manusia ada sifat ilmu. Sifat ilmu. Manusia ni makhluk. Makhluk ni secara semula jadinya lemah, tapi dalam lemahnya makhluk dia ada sifat ilmu. Manusia ni walaupun lemah, tapi dia ada sifat ilmu. Maka jika manusia yang lemah ni, yang merupakan makhluk ni pun ada sifat ilmu, yang merupakan sifat yang sempurna, maka Tuhan yang menciptakan makhluk lagi patutlah dia ada sifat ilmu tu. Maka itu maksud al-mathalul a'la, maka lagi tinggi perumpamaan, lagi patut Tuhan ada sifat tu. Tuan-tuan faham? Bila kita cakap al-mathalul a'la, maksudnya al-wasful a'la, kita nak membicarakan bahawa Tuhan mempunyai sifat yang lebih mulia, yang lagi tinggi, yang paling tinggi. Al-a'la ni maksudnya paling tinggi. Al-a'la sama form perkataan tu, kalimah tu atau wazan kita cakap macam akbar, wazan af'al. So form ni, af'al ni memberi maksud yang paling. Seperti mana kita cakap akbar ni paling besar, a'la ni paling tinggi. So kita cakap tiada apa yang mempunyai sifat yang lebih tinggi daripada Allah. Sifat-sifat kesempurnaan ni yang paling tinggi dia adalah ada kat Allah sahaja. So kalau orang tanya sifat ilmu, ya manusia ada sifat ilmu, sifat kesempurnaan. Tapi ilmu yang ada kat manusia ni terhad, limited. Apa yang kita dah tahu kita mungkin lupa. Apa yang bakal berlaku besok kita tak tahu. Adapun Allah, sifat ilmu tu
lagi tinggi. Bila cakap lagi tinggi maksudnya apa? Allah tak akan lupa. Apa yang berlaku pada masa depan Allah akan tahu. Apa yang tak berlaku, kalau berlaku pun Allah tahu. Jadi ini menunjukkan Allah ada al-mathalul a'la. Jadi kita guna ayat ini untuk menetapkan bahawa Allah ada sifat. Jadi kita dah tengok dalil-dalil yang menetapkan yang Allah ni ada al-asma' dan as-sifat. Jadi bila kita tengok ini semua dalil yang anda berikan ni daripada Al-Quran, maka bila datang dalil daripada Al-Quran, kita wajib terima dia mutawatir dan dia qat'i dalalah dan thubut. Qat'i thubut ni maksudnya dia datang daripada jalan yang mutawatir, yang kita tak boleh syak, tak ada ruang untuk kita petikai ataupun syak lagi, sebab dia datang daripada jalan mutawatir. Al-Quran ni transmitted daripada zaman awal sampai zaman sekarang dengan ribuan orang. Kemudian qat'i dalalah, dari sudut cara kita nak faham ayat tu memang satu cara je, tak ada cara lain. Bila macam tu tak ada ruang melainkan kita kena menetapkan bagi Allah asma' dan sifat. Kalau kita faham point ni, kita akan faham bahawa siapa yang tak menetapkan al-asma' dan as-sifat, apa jadi? Dia dah mengingkari apa yang datang secara qat'i dalam Al-Quran. Dan mengingkari apa yang datang secara qat'i dalam Al-Quran ni boleh membawa kepada kufur, boleh membawa kepada kekufuran. So yang tu tentang dalil. Jadi bila bincang tentang al-asma' wa sifat ataupun tauhid tiga secara amnya, antara perbahasan yang kita selalu jumpa ataupun persoalan yang orang selalu timbulkan adalah isu pembahagian, at-taqsim, betul tak? At-taqsim ni maksudnya pembahagian. Al-qismu maksudnya bahagian. Al-qismu maksud dia bahagian. Jadi bila kita tengok, kita yang ada dalam manhaj sunnah mungkin yang dah lama, mesti antara perkara yang dibahaskan adalah tauhid tiga, pembahagian kepada tauhid tiga. Pembahagian kepada tauhid tiga ni menyuplai trinity dan sebagainya, betul tak? Jadi malam ni anda cuba jawab isu ni lah. Bila kita bahas tentang at-taqsim ni, pertama sekali kita kena faham taksim tauhid kepada tiga ni. Kalau orang tanya apa sandaran kita nak membezakan tauhid kepada tiga ni, kita cakap sandaran kita perkara yang ulama panggil sebagai al-istiqra'. 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 Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, ulama besar yang ada kitab tafsir Adwa'ul Bayan, ulama besar, asalnya daripada Mauritania tapi pindah ke Hijaz. Dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan dia kata, dalla istiqra'ul Quran ala anna tauhidallahi yanqasimu ila thalathati aqsam. Bila kita istiqra' Quran, kita dapati tauhid ni memang tak lari daripada tiga jenis. Apa maksud istiqra'? Istiqra' ni maksudnya para ulama tengok ayat Quran daripada A sampai Z, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, tengok satu persatu ayat, ulama tak dapati pembahagian melainkan tiga ni. Kita pergi macam mana, berapa banyak ayat kita tengok pun semuanya akan circulate atau berlega sekitar tiga jenis ni je. Itu maksud istiqra'. Maksudnya kita tengok semua dalil, dan kita dapati bila dalil membicarakan tentang tauhid dan pembahagian-pembahagian tauhid, memang tak lari daripada tiga jenis. Jadi itu maksud dia al-istiqra'. Maksudnya ahli sunnah bila kita cakap terbahagi kepada tiga, bukan cakap saja-saja bagi tiga. Maksudnya kita buat pembahagian ni base daripada kita tengok Quran A sampai Z. Ulama tengok Quran A sampai Z, dia akan dapat konklusi, oh, apa-apa yang bincang tentang tauhid ni takkan lari daripada tiga jenis ni. Al-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' wa sifat. Itu maksud al-istiqra'. Kalau ada orang petikai, dia kata, kenapa bahagi kepada tiga? Tiga ni macam sama macam Trinity lah. Kita jawab tak ada masalah. Kalau nak bahagi kepada dua pun tak apa. Bilangan ni tak penting. Ulama just buat bilangan ni untuk kita mudah faham. Dia just classification lah, kita cakap classification. Ada setengah ulama, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim sendiri, bagi tahu yang kita boleh sahaja pecahkan tauhid ni, ataupun kita classifykan tauhid ni kepada dua jenis. Daripada kita cakap tiga, yang al-uluhiyah, al-rububiyah, al-asma' wa sifat, Ibn Qayyim kata kita boleh tengok kepada dua. Kita boleh bahagi kepada dua, iaitu tauhid al-ma'rifah dengan tauhid at-talab. Al-ma'rifah ni di sisi Ibn Qayyim masuk bawah dia al-rububiyah dengan al-asma' wa sifat. At-talab ni masuk bawah dia al-uluhiyah. Jadi dia bukan isu macam tiga ni Trinity, tak. Kita tak, kalau dia tak setuju dengan tiga pun kita boleh bahagi kepada dua. So nombor ni bukan penting.
Nombor ni bukan penting, dia hanya klasifikasi yang ulama buat untuk bantu kita faham dan belajar. Faham dan belajar. Kemudian kalau orang tanya, siapa orang yang pertama sebut tauhid asma wa sifat ni? Pembahagian ni sendiri. Biasanya apa yang kita selalu dengar adalah mereka akan cakap, oh, tauhid asma wa sifat, uluhiyah rububiyah ni hanya bid'ah yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni wafat tahun 728 Hijrah. 728 Hijrah ni, timeline umat Islam, dia dah pertengahan. Dia bukan zaman awal lah, dah pertengahan. Jadi mereka dakwa, Ibn Taymiyah datang lambat ni, datang 728 Hijrah. Kiranya pembahagian ni lambat datang, bid'ah. Before Ibn Taymiyah tak ada seorang pun pernah sebut benda ni. Ini apa yang kita selalu dengar lah. Yang ini sebenarnya tak tepat. Sebab kita dapati banyak ulama' yang sebelum Ibn Taymiyah, ratusan tahun sebelum Ibn Taymiyah pun, yang kita tahu secara pasti mereka ni tak terpengaruh pun dengan Ibn Taymiyah, dah mengisyaratkan kepada pembahagian kepada 3 jenis ni. Dah mengisyaratkan. Bahkan memang dah sebut perkataan wording sebiji. Al-asma' wa sifat pun dah ada. Antaranya yang anda bawa ke sini adalah, anda bawa dekat sini, Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari. Ibn Battah Al-Ukbari wafat 387. Jadi kalau kita ambil 728 tolak 387, maksudnya 300 tahun lebih before Ibn Taymiyah dah ada orang bahas tentang pembahagian tauhid kepada 3. Ibn Battah ada kitab nama dia Al-Ibanah. Dia ada kitab Al-Ibanah Al-Kubra, ada kitab Al-Ibanah As-Sughra. Dalam kitab Al-Ibanah ni, kata Ibn Battah, merujuk kepada tauhid al-asma' wa sifat, an ya'taqidahu mausufan bis-sifat. Antara ciri ahli sunnah adalah kita beriktikad bahawa Allah ini mausufan bis-sifat, disifati dengan sifat-sifat yang disebut dalam Quran dan hadis. Ini Ibn Battah, datang 300 tahun sebelum Ibn Taymiyah. Jadi kalau ada orang cakap, oh ni datang pada mana ni, kita cakap Ibn Battah dah sebut. Dan Ibn Battah ni, tuan-tuan kalau rasa macam ragu-ragu, setengah orang dia kata, Ibn Battah ni nobody datang dari celah mana lah. Tak, dia ulama besar, ulama dia besar. Kita nak tengok biografi, kita boleh cari dekat kitab Az-Zahabi, Imam Zahabi, Siyar A'lam Nubala, biografi tentang ulama. Antara ulama yang sebut juga Al-Imam Ibn Mandah. Al-Imam Ibn Mandah, kalau siapa yang belajar ulum hadis, dia akan selalu dengar nama Imam Ibn Mandah. Al-Imam Ibn Mandah wafat 395. Kalau kita tengok 395 ni kira antara fasa-fasa yang tak jauh daripada zaman salaf lah. Ibnu Mandah kata dalam tajuk kitab Ibnu Mandah ni sendiri, At-Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi wa Sifatih. Kitab ni nama dia At-Tauhid dan mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya. Yang ni yang disebutkan oleh Ibnu Mandah. Antaranya juga yang sebutkan tentang pembahagian ni adalah Hafizul Maghrib. Gelaran ulama ni Hafizul Maghrib, ulama yang sangat hafal hadis yang sangat banyak di bahagian barat. Kiranya ulama kata zaman dia yang paling menguasai hadis, yang paling menguasai ilmu di barat adalah imam ni. Nama dia Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Mazhab Maliki lah, An-Namari dia punya nisbah. Wafat 463 Hijrah. Kalau orang boleh timbulkan keraguan sebelum ni, dia kata, oh Ibn Battah tu taklah berapa famous sangat, Ibn Mandah tu taklah berapa famous sangat. Kita cakap Ibn Abdul Bar ni, kalau tak kenal memang pelik lah. Kalau tak kenal tu maksudnya orang tu dia bukan dalam bidang ilmu pun. Ibn Abdul Bar, kalau tuan-tuan nak tahu, dia ada 2 syarah kitab Muwatta' Imam Malik. Dia orang yang sangat sayang Imam Malik, sangat sayang Imam Malik. Dia syarah Muwatta' 2 kali. Tuan-tuan bayangkan, Muwatta' ni diterbitkan dalam modern printing dalam sejilid. Ibn Abdul Bar dia syarah dalam kitab dia nama At-Tamhid, terbit 17 jilid. Ada satu lagi kitab dia nama Al-Istidhkar, syarah Muwatta' juga, nak dekat 30 jilid. Jadi Ibn Abdul Bar ni bukan ulama main-main. Ibn Abdul Bar ni ulama yang serius, yang mazhab Maliki angkat dia sangat tinggi. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, kita adalah fiqh Syafi'i lah, kita angkat Imam Ghazali. Dari sudut Imam Ghazali punya fiqah sangat kuat, ilmu fiqah. Dalam mazhab Maliki, yang kuat ilmu fiqahnya antara yang tokoh besar Ibn Abdul Bar. Dan Ibn Abdul Bar ni
wafat 463 Hijrah, sama tahun dengan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau tuan-tuan pernah dengar Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama hadis besar. Orang bagi gelaran dekat Al-Khatib Al-Baghdadi Hafizul Masyriq, yang paling hebat dekat timur. Ibn Abdul Bar ni paling hebat dekat barat. Kenapa dia paling hebat kat barat? Sebab dia duduk dekat Andalus. Andalus ni dekat dengan Spain lah. Ibn Abdul Bar kata dalam kitab dia Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, dia kata laisa fil i'tiqad kullihi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma ja'a mansusa. Dalam ilmu akidah ni, bila kita nak menetapkan sifatillahi wa asma'ihi, nama sifat-sifat Allah dan nama-namanya, kita hanya ithbat melalui apa yang datang secara nas, illa ma ja'a mansusa, maksudnya yang telah ada nas sama ada daripada Quran ataupun hadis. Jadi term al-asma' wa sifat ataupun as-sifat wal asma' dah diguna oleh Ibn Abdul Bar sendiri, wafat 463 Hijrah, dalam kitab Jami' Bayanil Ilm. Okey. Selain daripada itu, kita juga kena faham yang tauhid ni, setengah orang kata, tengok puak-puak ni dia kata musyrikin Mekah pun mukmin. Tuan-tuan pernah dengar? Tuan-tuan pernah dengar tak bila kita cakap, kalau tuan-tuan kita cakap yang oh musyrikin Mekah ni ada tauhid ar-rububiyah, musyrikin Mekah ni tahu bahawa Allah tu Tuhan. Kemudian mereka kata, oh, tengok geng-geng ni cakap dia tengok mereka ni cakap musyrikin Mekah ni pun mukmin. Sebenarnya kita tak pernah cakap mereka mukmin pun. Sebab tiga tauhid ni, hubungan antara tiga-tiga tauhid ni, dia kita cakap, kalau bahasa Inggeris dia ada correlate, maksudnya dia saling berkait. Atau bahasa Arab dia mutalazim. Maksudnya apa? Kalau hilang satu, hilang semua. Ada satu tak cukup. Kalau daripada tiga tauhid, dia ada dua je, dia tak ada satu. Dia ada rububiyah dengan asma' wa sifat katakan, tapi tak ada uluhiyah, tak cukup. Dia ada uluhiyah, dia ada rububiyah, tapi tak ada asma' wa sifat pun tak boleh. Dia kena ada semua tiga-tiga. Dia sama ada semua tiga-tiga ataupun tak ada. Jadi bila kita tengok musyrikin Mekah, mereka ada part mana? Mereka ada part rububiyah, kan? Dalil dia dalam Quran antaranya Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka siapa yang cipta langit dan bumi, mereka akan cakap Allah. Jika kamu tanya pada mereka, ayat Quran kata la yaqulunna, ada nun. Nun ni dipanggil taukid, maksudnya nak kata memang pasti mereka akan cakap Allah yang cipta langit dan bumi. Ini siapa cakap ni? Musyrikin Mekah. Okey, adakah yang ni cukup untuk membuatkan mereka ni Muslim? Kita cakap tak, sebab walaupun dia ada rububiyah, iaitu mengatakan bahawa pencipta alam ni, yang mencipta hanya seorang sahaja, mencipta hanya Allah sahaja, yang memberi rezeki hanya Allah sahaja. Walaupun ada aspek rububiyah, tapi uluhiyah musyrikin Mekah ni okey ke tak? Tak okey. Sebab apa? Musyrikin Mekah tidak beribadah hanya kepada Allah. So kita nampak kat situ, dia salah satu je dekat uluhiyah. Musyrikin Mekah ni nama dia musyrik. Kita panggil musyrikin Mekah, kita tak panggil mukmin Mekah, kan? Menunjukkan bahawa kita memang tak pernah kata pun mereka ni mukmin. Jadi kita kena faham hubungan antara tiga tauhid ni berkait. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila seorang tu ada masalah dalam salah satu tauhid ni, automatik yang lain pun ada problem. Jadi bila kita cakap musyrikin Mekah ni ada rububiyah, kita tak cakap rububiyah yang mereka ada tu sempurna pun. Rububiyah yang mereka ada tu cacat. Sebab seseorang yang betul-betul percaya bahawa Tuhan sekalian alam ni satu, yang maha berkuasa ni satu, sepatutnya yang satu tu je dia sembah. Betul tak? Jadi kalau dia percaya Tuhan ni satu, yang maha berkuasa ni satu, tiba-tiba dia sembah selain Allah, maka sebenarnya rububiyah dia pun cacat. Maka kita cakap bila seorang tu ada kecacatan dalam salah satu tauhid, dia akan cacat dalam tauhid yang lain juga. Okey, faham tak tuan-tuan? Ke agak tinggi? Okey Jadi dia akan cacat dekat yang lain juga. Sebab kita cakap hubungan antara tauhid ni adalah mutalazim. Mutalazim iaitu correlate. Problem satu, yang lain problem. Jadi walaupun kita cakap mereka ni ada rububiyah, aslu ar-rububiyah musyrikin Mekah ni,
Tapi disebabkan mereka tak tauhidkan Allah dalam uluhiyah, sebenarnya rububiyah tu pun bermasalah. So tak ada siapa pernah kata mereka ni mukmin. Okay. So yang tu tentang pembahagian tauhid. Dan sini anda ada rekodkan beberapa nama ulama yang dah bahas tentang pembahagian tauhid sebelum Ibn Taymiyah sendiri, yang ada isyarat kepada 3 ni. Yang ni kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh cari satu kitab yang tadi Akhi Abu Talha cakap, Dr. Abdul Razak tadi, Dr. Abdul Razak Al-Badr, yang nanti nak buat daurah buku dia, Ustaz Amir Farhan ni. Dr. Abdul Razak Al-Badr ni ada satu kitab nama dia Al-Qawl As-Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Kata-kata yang kuat dalam menolakkan mereka yang mengingkari pembahagian tauhid. Jadi buku ni ditulis khusus untuk menjawab persoalan-persoalan tentang pembahagian tauhid ni. Dalam buku ni, antara yang nama-nama yang beliau rekodkan sebagai ulama yang telah menyentuh pembahagian tauhid kepada 3 ataupun nama asma' wa sifat ni sendiri, Al-Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijrah, Imamul Mazhab, ulama besar mazhab. Ada kitab Al-Fiqhul Akbar. Walaupun ada setengah ulama petikai kesahihan nisbah kitab tu, tapi majoriti ulama kata memang sabit daripada Imam Abu Hanifah. Beliau sendiri pun dah sebut dalam Al-Fiqhul Akbar pembahagian tentang tauhid 3 ni. Walaupun kita tak mungkin kita tak jumpa nas atau teks yang sebiji macam kita jumpa pembahagian macam ni. Tapi mungkin dia bagi isyarat. Kita tak boleh expect, kita tengok kitab ulama terdahulu ni, kita akan nampak dia pun cakap okey, tauhid terbahagi kepada 3 macam tu. Tapi dia akan sebut dalam di tengah tafsir ayat ke apa, dia akan isyarat, oh ayat ni menunjuk kepada ibadah hanya kepada Allah. Ayat ni menunjukkan kepada mengesakan Allah dalam perububiyah. Jadi bila kita tengok macam tu, maksudnya dari sudut makna dia sebut benda yang sama. Jadi kita tak boleh expect mereka akan buat pembahagian yang betul-betul sebiji lah, sebab mereka datang zaman awal kan. Al-Imam yang kedua, Imam Abu Yusuf, sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Al-Imam At-Tahawi, wafat 324 Hijrah. Al-Imam At-Tahawi ni masyhur sebab ada matan akidah At-Tahawiyah. Yang akidah At-Tahawiyah ni Imam At-Tahawi tulis berdasarkan akidah yang diambil daripada guru-gurunya yang merupakan anak murid Abu Hanifah, ataupun anak murid Abu Yusuf, ataupun anak murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maksudnya Imam At-Tahawi ni di tengah menulis akidah yang mewakili mazhab Hanafi. Sebab beliau ni At-Tahawi mazhab Hanafi. Jadi kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah ni mewakili pandangan Imam Abu Hanifah sebenarnya. Dalam tu beliau dah sebut tentang pembahagian tauhid kepada 3. Beliau dah isyarat kepada pembahagian tauhid kepada 3. At-Tahawi ni, kalau mungkin tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni, asalnya dia mazhab Syafi'i. Dia adalah anak saudara kepada Imam Al-Muzani. Al-Muzani anak murid rapat Imam Syafi'i lah. Cuma disebabkan dia gaduh dengan pakcik dia awal-awal ni tengok anak saudara dia ni, Tahawi ni macam lembab. Jadi pakcik dia kata, kau takkan jadi bijak sampai bila-bila lah. Cuma At-Tahawi ni bagus. Dia ada sifat yang kebanyakan kita tak ada lah. Bila dia kena kritikan yang macam tu, dia tak cepat terasa dan simpan perasaan agama. Dia transfer tenaga tu, dia ubah kepada positif. Apa dia buat? Dia marah dengan pakcik dia Al-Muzani yang mazhab Syafi'i ni. Dia tukar mazhab, dia pergi mazhab Hanafi. Lepas tu dia jadi tokoh dalam mazhab Hanafi. Ini Imam Tahawi lah, Imam At-Tahawi. Sebab tu beliau ada kitab yang sangat besar, Syarah Mushkil Athar, dalam 20 lebih jilid. Ulama yang sangat alim. Antara yang sebut juga pembahagian tauhid ni ataupun mengisyaratkan kepada pembahagian tauhid kepada 3 ni, Imam Ibn Jarir At-Tabari, wafat 311 Hijrah. At-Tabari ni tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, At-Tabari ni asalnya imam yang sangat besar sampai beliau ada mazhab sendiri. Cuma mazhab beliau ni pupus, tak sampai kat kita lah. Sebab sebenarnya tuan-tuan, mazhab ni banyak lagi. Daripada 4, kita ada banyak mazhab. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Cuma bila anak-anak murid ulama ni tak khidmat kepada guru mereka, tak salin apa guru mereka cakap, tak sebarkan ilmu tu, tak rekodkan, tak tulis dan sebagainya, lama-lama mazhab tu pupus dan mati. So At-Tabari ni asalnya ada mazhab tersendiri. At-Tabari ni terkenal dengan kitab tafsir beliau, Jami'ul Bayan an Tafsiri Ayatul Quran fi Ta'wili Ayatul Quran. At-Tabari ni tuan-tuan, kalau nak cakap tentang keilmuan beliau,
bila baca biografi beliau, hampir sepakat semua ulama zaman beliau memang kata beliau ni mujtahid mutlak. Bila kata mujtahid mutlak, beliau ni sama level dengan imam mazhab. Sebab tu beliau ada mazhab sendiri. Beliau dalam tafsir ada tafsir At-Tabari, cetakan moden 20 jilid. Dan ini pun kalau kita baca biografi tuan-tuan, asalnya At-Tabari nak buat lagi panjang. Bila kita kadar balik, ulama kata sebenarnya tafsir itu sepatutnya 10 kali ganda lagi besar. Kalau terbit modern printing 20 jilid tafsir ni, maksudnya sebenarnya original yang beliau nak buat 200. Sebelah dalam kitab Tarikh Baghdad, Khatib Al-Baghdadi, beliau riwayatkan yang Imam At-Tabari ni pernah tanya ke anak murid beliau. Dia kata, korang semua ni cukup rajin tak nak salin apa yang aku bakal cakap ni? Anak murid dia tanya, berapa banyak? Tabari kata lebih kurang dalam 30,000 helaian kertas. 30,000 tu kertas zaman dulu lah, dia ringkaskan jadi 3,000 helaian. 3,000 helaian tu yang modern printing tafsir beliau sekarang. Maksudnya asalnya beliau nak buat 200 jilid kalau modern printing lah tafsir beliau. Dalam kitab sejarah beliau ada kitab Tarikh Al-Umam Wal Muluk, berbelas jilid juga, sejarah daripada Nabi Adam sampai ke zaman beliau, semua peristiwa-peristiwa ni lah. Kejatuhan khilafah, naik khilafah, apa pertelingkan sahabat, semua ada dalam tu Tarikh Al-Umam Wal Muluk. Beliau ada kitab Tahdzibul Athar, beliau kumpulkan beberapa hadis dan beliau bagi tahu serta hadis serta syarah sedikit tahdid hadis. Beliau ada kitab Ikhtilaful Fuqaha Al-Amsar. Kitab ni sayangnya hilang. Kitab ni sayangnya hilang tuan-tuan. Manuskrip dia kita tak jumpa setakat ni. Moga Allah jumpakan insya-Allah. Kitab ni pun ulama kadar lebih kurang dalam berpuluh jilid juga. Jadi seseorang yang penguasaan ilmu sampai tahap macam Imam Tabari ni, beliau sendiri dalam tafsir At-Tabari dah isyarat kepada pembahagian tiga ni, kepada tauhid kepada tiga ni. Selain itu kita ada juga Imam Ibnu Hibban. Ni tuan-tuan mungkin selalu dengar Ibnu Hibban, ada kitab Sahih Ibnu Hibban, wafat 354 Hijrah. Imam Ibnu Hibban pun ada isyarat dalam kitab beliau bahawa taksim tauhid, pembahagian tauhid kepada tiga. Dan antaranya juga adalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wafat akhir 400 akhir 300 lebih Hijrah. Akhir 300 lebih Hijrah, anda tak ingat secara tepat. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani juga mempunyai kitab, dia asalnya tulis kitab fiqh, tapi dekat mukadimah kitab fiqh ni beliau bicara tentang akidah dalam 80 muka surat. Dalam mukadimah tu beliau sebut pembahagian tauhid kepada tiga. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam mazhab Maliki ni kedudukan sangat besar, sampai ulama mazhab Maliki zaman tu gelar beliau sebagai Al-Malik, Malik As-Saghir. Malik As-Saghir, iaitu Imam Malik yang junior. Maksudnya beliau ni sangat hebat, disamakan macam Imam Malik. Gelaran beliau Malik As-Saghir, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kitab beliau alhamdulillah terbit. Tuan-tuan boleh cari Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Jadi mereka ni semua ulama yang datang jauh sebelum Ibnu Taimiyah, 300 tahun, 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah, tapi dah sebut tentang pembahagian ni. Okey. Kemudian kita pindah ke poin seterusnya, iaitu core kita punya tajuk malam ni adalah kepentingan tauhid al-asma' was sifat. Ahammiyatu al-ilm bi asma' was sifat, kepentingan belajar ilmu al-asma' was sifat. Pertama kita cakap kepentingan dia adalah belajar al-asma' was sifat ni satu-satunya jalan untuk kita mengenal Allah. Satu-satunya jalan kita nak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab kita tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau kita nak guna akal kita, kita takkan boleh tahu Allah ni secara terperinci. Atau kita tak boleh agak Tuhan ni macam ni. Sebab apa? Tuhan ni adalah dalam perkara yang gaib bagi manusia. Dan manusia ni bila melibatkan perkara gaib, akal dia akan jadi limited. Dia tak boleh pakai sangat. Dia jadi tak boleh nak pakai dan tak boleh nak kita cakap anggar-anggar. Tak boleh nak anggar, tak boleh nak agak. Bila melibatkan perkara gaib, kita memang akal kita sangat limited. Jadi bila kita cakap perkara gaib ni, akal kita limited, maka macam mana kita nak tahu Allah yang sebahagian daripada perkara gaib kena datang daripada wahyu. So wahyu ni adalah satu-satunya jalan untuk kita kenal Allah. Kalau kita bayangkan manusia hidup dibiarkan tanpa wahyu beribu-ribu tahun dengan kebijaksanaan, kita tengok orang daripada zaman sebelum Isa alaihi salam lahir sendiri, 500 tahun, Plato, Aristotle semua, mereka ni dah fikir tentang Tuhan lah.
Kalau kita biarkan mereka ni hidup beribu-ribu tahun pun, mereka tak akan mencapai hakikat ataupun makrifat yang sama tentang nama-nama dan sifat Allah seperti mana orang yang dapat wahyu. Satu-satunya jalan adalah dengan dapat wahyu. Bila mana kita guna akal lebih daripada kadar dia je, terutama dalam bab asma wa sifat ni, confirm kita akan salah ataupun sesat. Itu kepentingan pertama. Maksudnya dengan kita belajar asma wa sifat, kita akan kenal Allah. Dan bila kita cakap kita akan kenal Allah ni, ulama kata kaedah dia, satu ilmu tu ranking dia naik lagi tinggi melihat kepada apa yang dibahaskan. Kaedah ni ulama kata syaraful ulum bi syarafil ma'lum, ataupun syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya satu ilmu tu melihat kepada apa yang ilmu tu kaji. Kalau kita tengok ilmu hadis, topik kajian hadis, maka ilmu hadis jadi mulia sebab benda yang dikaji iaitu hadis tu mulia. Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran mulia sebab apa? Mengkaji Al-Quran, topik yang mulia. Apa yang lagi mulia untuk kita mengkaji atau mengetahui tentang Allah? Apa yang lagi mulia? Jadi kemuncak ilmu yang paling mulia ni adalah asma wa sifat. Asma wa sifat. Sebab asma wa sifat ni adalah asyraful ma'lum, benda yang kita paling mulia untuk kita tahu. Lagi mulia daripada tahu Al-Quran, lagi mulia daripada tahu hadis, lagi tinggi. Maka kalau kita letak ranking, walaupun setengah orang tak suka buat ranking macam ni lah, terutamanya orang yang dah masuk takhasus kat universiti kan, orang yang dah ada fakulti-fakulti tertentu ni, kita akan cakap sebenarnya kalau kita nak bersifat insaf, yang level nombor 1 ilmu yang paling mulia adalah akidah. Yang nombor 2 mungkin ulama bahas, mungkin nombor 2 ni tafsir sebab kaji Quran, ketiga hadis, mungkin keempat fiqh. Ni dari sudut kemuliaan sebab kita tengok apa yang dikaji. So kaedah dia syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, As-Sa'di ni guru kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang Syekh Al-Utsaimin mulazamah dengan beliau bertahun-tahun lama. As-Sa'di ni sangat alim tuan-tuan. Beliau ni diterbitkan, beliau punya kitab sekitar 25 jilid. Kitab-kitab yang beliau pernah tulis 25 jilid. Majmu' Athar Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kata Syekh As-Sa'di ni, al-ishtighal bihadzal ilm wal bahth at-tam anhu ishtighalun bi'a'lal matalib. Menyibukkan diri untuk mengkaji ilmu ni dan untuk mempelajarinya adalah menyibukkan diri dengan melakukan semulia-mulia perkara. Al-ishtighalu bihadzal ilmi wal bahth at-tam anhu ishtighalun bi'a'lal matalib. Perkara yang paling mulia, paling tinggi. Wa husuluhu lil 'abdi min asyrafil mawahib. Dan dapatnya seseorang ilmu tentang asma wa sifat ni, ilmu tauhid ni, maka dia dah dapat asyraful mawahib, pemberian yang paling mulia. Al-mawahib ni pemberian, plural kepada mauhibah. Mauhibah ni kita cakap pemberian, mawahib ni pemberian-pemberian. Jadi apakah sebaik pemberian-pemberian? Ilmu akidah ataupun asma wa sifat ni. Kedua kepentingan kita belajar al-asma wa sifat adalah sababun fi ziyadatil iman. Dia adalah sebab untuk iman kita bertambah dan bertambah. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah adalah iman kita boleh bertambah dan berkurang. Dan antara cara yang sangat bagus untuk kita kuatkan iman kita adalah mempelajari tauhid al-asma wa sifat. Kata Syekh As-Sa'di juga, kullama zada al-'abdu ma'rifatan bi asma'illah, setiap kali seorang hamba itu bertambah ilmunya tentang asma Allah dan sifat Allah ini, izdada imanuhu wa qawiya yaqinuh, tambahlah juga imannya dan berkuatlah juga yakinnya. Ini kata Sa'di. Bila kita belajar asma wa sifat, kita punya iman dan keyakinan akan lebih. Sebab kita faham apa maksud Ar-Razzaq, kita faham apa maksud Ar-Rahim, Al-Ghafur, As-Sittir. Bila kita faham nama-nama ni, kita punya iman lagi kuat. Kita tahu pengharapan dekat mana, kita tahu nak minta dekat siapa. Kepentingan ketiga belajar asma wa sifat ni, al-amalu bimuqtadah, bimuqtadah hadzal ilm. Maksudnya apa? Bila kita beramal dengan ilmu ni, apa, macam kalau orang tanya, macam mana kita nak beramal dengan asma wa sifat ni?
Kita cakap kita beramal dengan asma sifat ni dengan kita menghadirkan rasa ataupun pengetahuan kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ni. Bila kita rasa kita sempit rezeki atau kita perlukan rezeki yang lebih, kita ingat bahawa kat sana ada Tuhan yang namanya adalah yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Maka apa amalan yang kita buat sesuai dengan iman kita ni, kita akan berusaha mencari rezeki. Kita tak putus asa untuk cari rezeki. Kita tak akan rasa dah tak nak dah buat apa-apa kat dunia ni. Bila kita tahu dekat sana ada Tuhan yang Al-Ghafur, yang maha mengampunkan dosa, maha menutupkan aib dan mengampunkan dosa. Macam mana kita beramal dengan nama ni? Maka kita tak stop untuk minta keampunan. Betul tak? Kita tak stop untuk minta taubat dan keampunan. Sebab kita tahu di sana ada Tuhan yang maha mengampunkan. Dengan kita tahu nama Allah ni, kita beramal sesuai dengannya. Itu apa? Kita pun banyak istighfar. Walaupun kita banyak dosa, kita banyak istighfar. Kita buat solat taubat dan sebagainya. Ini adalah bentuk kita beramal dengan nama-nama Allah ni. Maksudnya pengetahuan kita ni. Keempat, kita boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Seperti yang kita tahu kan, antara cara tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yang dibolehkan, adalah kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Bahkan Quran sendiri kata fad'uuhu biha, doalah, serulah Allah dengan nama-nama ni. Kita memang dituntut oleh Quran sendiri, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah itu nama-nama yang maha sempurna, maka berdoa ataupun serulah dengan nama-nama tersebut. Maka masuk berdoa dan seru dengan nama-nama tersebut ni adalah bertawassul dengan nama-nama tersebut. Macam mana kita bertawassul dengan nama Allah ni, tuan-tuan? Kita bertawassul dengan nama tu sesuai dengan makna yang ada sebalik nama tu. Kalau kita meminta rezeki, kita cakap ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada aku. Wahai yang maha pengampun, ampunkanlah aku. Jadi kita bertawassul tu sesuai dengan makna. Kita jangan cakap wahai yang maha mengampun, berilah rezeki kepada aku. Nah, tak kenalah kan? Kita tawassul tu sesuai dengan makna di sebalik nama-nama Allah ni. Sebab nama-nama Allah ni, tuan-tuan, nanti tuan-tuan pun akan belajar dekat kitab Al-Qawaidul Muslah dalam daurah tu. Nama-nama Allah ni bukan macam nama-nama makhluk. Nama-nama Allah, dia bukan semata-mata lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu. Bukan hanya semata-mata nama. Dia ada makna. Apa maksud dia? Sebagai contoh, kalau manusia ni namanya tak semesti ada makna. Someone yang nama dia Saleh, mungkin bukan orang soleh pun, kan? Someone yang nama Saleh mungkin pencuri, penjenayah sebagainya. Maka nama dia tak ada makna yang signifikan. Nama-nama makhluk lah. Adapun nama-nama Allah, kalau nama Allah Ar-Rahman, maka Allah memang yang maha pemurah. Kalau nama Allah Ar-Razzaq, maka memang Allah ni yang maha memberi rezeki. Maka nama-nama Allah ni ada makna. Yang makna tu sabit, ada pada Allah. Adapun makhluk, kalau kita letak nama seseorang ni Ar-Razzaq sendiri pun, adakah budak ni ataupun seseorang ni akan bagi rezeki kat kita? Tak. Maka nama-nama makhluk, dia tak ada makna di sebaliknya. Dia hanya semata-mata lafaz untuk kita refer atau rujuk kepada seseorang. Kita namakan dia ni soleh untuk kita panggil dia lah. Adakah mesti dia soleh? Tak mesti. So nama makhluk macam tu, dia hanya semata-mata just untuk refer. Adapun nama Allah, maka di sebalik nama-nama Allah itu ada sifat. Balik nama-nama Allah itu ada sifat. Adapun sifat-sifat Allah sendiri, kita tak boleh doa atau tawassul dengannya. Kalau asma Allah boleh. Kita cakap ya Rahman, kan? Ya Ar-Rahman irhamni. Adapun sifat Allah, wahai ya rahmatullah, wahai sifat rahmat Allah. Ya ilm Allah, wahai sifat ilmu Allah. Boleh tak kita doa macam tu? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Istighathah, beliau kata amma du'a'u sifatihi, adapun berdoa dengan sifat Allah ni, fa kufrun bittifaqil muslimin, maka ianya adalah kufur, sepakat orang Islam, sepakat umat Islam. Maka kita tak boleh berdoa wahai sifat rahmat Allah, wahai sifat ilmu Allah. Kenapa? Kan, kenapa kita tak boleh ni? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita berdoa dengan nama ni, seolah kita dah cakap, kalau kita berdoa dengan sifat ni, seolah kita cakap sifat ni sesuatu yang terpisah daripada Tuhan, seolah dia entiti yang lain.
idza da'awta as-sifah ja'altaha mustaqillah. Jika kamu seru Allah atau kamu berdoa dengan sifat ni, seolah kamu dah jadikan sifat ni terpisah, entiti lain pula, macam ada kewujudan lain pula yang asing daripada Allah. Maka bila macam tu, kita percaya seolah macam entiti atau kewujudan ni boleh memakbulkan doa pula, atau memberi kebaikan atau menjauhkan keburukan. Yang perkara ni, memakbulkan doa, memberikan kebaikan ni semua adalah special untuk rububiyah sahaja. Maka ini menunjukkan kalau kita minta dengan sifat ni, kita ada problem pada rububiyah. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah kata sifat Allah ni bukan terpisah daripada Allah. Kan? Manusia sendiri, saya bagi contoh kat tuan-tuan. Kalau saya ni ada sifat, katakanlah fulan ada sifat ilmu. Ilmu yang ada kat fulan tu terapung, tak ada dengan dia, terpisah dekat dia, ada pun ada kat dia. Ada kat dia lah. Kan? Sifat ni dia akan ada dekat perkara tu, dia akan berdiri dekat zat tu. Dia bukan benda yang terpisah. Jadi kalau kita doa ya sifat ilmillah ataupun ya ilmallah, seolah macam ilmu Tuhan tu terpisah, macam terapung macam mana macam tu. So tak boleh macam tu. Tak logik satu, kemudian haram sebab seolah kita cakap ada entiti lain selain Allah yang terpisah daripadanya yang berkuasa untuk memakbulkan doa. Sebab itulah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi, ad-du'a bersifah ni kufrun. Doa ataupun menyuruh Allah dengan sifat ni adalah kufur bittifaqil muslimin. Adapun berdoa ataupun tawassul dengan nama Allah dengan nama masyru', sifat tak boleh. Kita dah sampai ke antara poin-poin yang terakhir. Selain itu, antara kepentingan, dan yang ni kepentingan yang kita akan fokuskan, yang Ustaz Asri akan fokuskan nantilah dekat daurah tu, iaitu dengan kita ada ilmu tauhid al-asma' wa sifat, kita akan tahu kat mana berlaku kesalahan ataupun pemesongan akidah adalah isu al-asma' wa sifat. Kita ada ilmu untuk bentengkan diri kita dan untuk tapis apa yang betul dan apa yang salah. Yang ni antara kepentingan yang paling besar bila kita belajar asma' wa sifat. Bila kita ada ilmu yang kukuh, kita sendiri boleh tahu okey yang ni salah. Kita sendiri boleh tahu okey yang ni tak patut cakap, yang ni kena betulkan. Maka yang ni adalah poin yang sangat penting. Kalau macam tuan-tuan dah tahu, Ustaz Abu Mubarak pun dah sentuh, Ustaz Asri pun dah sentuh, firqah Islam ni, kelompok-kelompok dalam Islam ni, selain ahli sunnah wal jamaah, kesemuanya kita boleh buat satu kaedah yang umum. Semua selain ahli sunnah wal jamaah ada masalah dalam tauhid asma' wa sifat. Yang membezakan mereka adalah masalah tu seserius mana, seteruk mana. Kita ada orang yang dalam isu asma' wa sifat ni problem dia level paling teruk lah. Kita ada yang pertengahan, kita ada yang bawah sikit. Tapi kita boleh buat kaedah umum, selain daripada ahli sunnah wal jamaah, confirm mesti ada problem dalam asma' wa sifat. Sebab itulah kalau tuan-tuan dah pernah dengar pun sebelum ni, istilah-istilah macam at-ta'til, at-tamthil, at-tashbih, at-ta'wil, ana akan cuba terangkan sedikit sebanyak. Sebab istilah ni penting untuk tuan-tuan tahu malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan tahu malam ni, nanti bila masuk daurah tu dah clear dan senang untuk faham. At-ta'til. Ta'til ni maksud dia, dari sudut bahasa, kita cakap satu perkara tu kosong atau hilang. Orang Arab akan kata al-bi'ru mu'attalah, telaga tu dah kosong ataupun dah kering. Bila telaga tu dah kering dan tak ada orang pergi kat telaga tu, dia akan panggil telaga tu bi'run mu'attalah, telaga yang dah kering. Itu dari sudut bahasa. Ta'til dari sudut istilah pula, kita ada dua jenis ta'til. Satu, ta'til al-mahad. Mahad ni dalam bahasa Arab maksudnya pure. Pure ta'til ni apa? Yang ni geng etis. Maksudnya dia kata sebenarnya Tuhan tak wujud pun. At-ta'til al-mahad ni geng etis, Tuhan tak wujud langsung. Yang ni tak ada syak lah, kufur. Tak ada syak kufur sebab etis. Yang kedua, kita ada at-ta'til pada asma' dan as-sifat. Ta'til pada asma' dan as-sifat. Apa maksud ta'til pada asma' dan sifat ni? Ulama kata nafyus sifat al-ilahiyah anillah, menafikan sifat-sifat Allah daripada Allah.
Wa inkaru qiyamiha, dan mengingkari berdirinya sifat ini pada zat Allah. Au ingkar ba'diha, ataupun ingkar sebahagian saja. Maksudnya kalau dia ingkar sebahagian pun tak boleh. Ingkar semua of course tak boleh. Ingkar sebahagian pun tak boleh. Ahli sunnah wal jamaah macam mana? Kita izbat semua. Kita tak ada ingkar. Jadi ta'til ni, apa yang dia buat, dia ingkar secara 100%. Ta'til ni tuan-tuan dibawa oleh Ja'ad bin Dirham. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama, yang muncul zaman tabi'in, awal zaman tabi'in, akhir-akhir zaman tabi'in. Cuma Ja'ad bin Dirham ni dia tak se-famous anak murid. Anak murid beliau ni nama Jaham bin Safwan, kan namanya tuan-tuan sudah dengar, Jaham bin Safwan. Guru dia Ja'ad bin Dirham ni, kalau tuan-tuan baca biografi beliau, bahkan Imam Ahmad pun sebut dalam Ar-Rad al-Jahmiyah, dia ni peminat falsafah. Sampai dia pernah berdebat dengan orang-orang falsafah yang ada daripada India. Orang-orang yang belajar falsafah daripada India ni, tak pastilah dia ni orang falsafah ni India ke tak, tapi mereka ni terpengaruh dengan falsafah daripada India. Dia debat dengan mereka, Ja'ad bin Dirham ni, pengasas akidah ta'til ni. Dalam dia debat, dia kalah apabila bila orang yang ahli falsafah ni tanya, Tuhan mana? Boleh sentuh, boleh rasa, boleh tunjuk? Tak boleh. Bila tak boleh, dia kata Tuhan tu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa sifat, tak wujud lah. Bila dia kena hujah macam ni dengan ahli falsafah tu, dia kata ya tak ya juga. Bila kita cakap Tuhan dia tak boleh sentuh, tak boleh rasa, tak boleh tengok apa semua, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa sifat langsung lah. Maka dia pun ta'til, dia kata Tuhan ni tak ada apa-apa sifat totally. Dan yang ni ulama salaf tak khilaf bahawa mereka kufur. Ja'ad bin Dirham, bahkan Ja'ad bin Dirham kalau tuan-tuan tahu pun, beliau macam mana mati? Beliau mati dibunuh oleh khalifah pada hari raya Korban. Khalifah kata, walaupun agak ekstrim, khalifah, tuan-tuan kena faham, zaman tu ada sistem dalam kerajaan ni nak bendung pemikiran bahaya ni, sebab masalah menjaga akidah ni besar. Bila timbul akidah-akidah problem macam Ja'ad bin Dirham ni, khalifah buat tindakan tegas. Apa khalifah buat? Khalifah sembelih dia atau bunuh dia waktu hari raya haji, hari raya Korban. Dia kata, apa nama dia, kamu ni semua sembelihlah dengan sembelihan kamu, hari ni aku nak sembelih dia ni. Ja'ad bin Dirham ni kena sembelih. Anak murid dia siapa? Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ni kalau tuan-tuan baca biografi, sama macam Ja'ad bin Dirham, minat belajar falsafah ni semua. Tapi dia ni ulama salah kata tak rajin pergi ngaji, tak rajin pergi kelas belajar. Dia sukalah duk tengok syubhat, duk ngaji falsafah, tapi tak rajin pergi kelas mengaji atau belajar. Ulama kata orang-orang macam ni bahaya, sebab mereka dapat ilmu yang tak ditapis lah, sebab tak pergi mengaji kan. Ulama salah menggunakan tak pergi mengaji ni sebagai benchmark, orang tu mungkin sesat. Zaman dulu mereka jadikan benchmark. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok biografi Jaham bin Safwan, anak murid Ja'ad bin Dirham ni, ulama kata dia ni tak pernah dikenali mengaji dengan mana-mana ulama besar pun. Walaupun zaman beliau tabi'in beratus-ratus tokoh, tapi tak pernah dengar pun dia ni mengaji dengan tokoh-tokoh besar ni. Apa dia buat? Dia pergi ngaji dengan Ja'ad bin Dirham. Jaham bin Safwan ni lah yang betul-betul masyhurkan akidah ta'til ni. Dan beliau punya akidah apa Jaham bin Safwan? Nafi asma' dan sifat. Nafi asma' dan sifat. Yang ni kita cakap ta'til level pertama yang paling teruk. Macam guru dia lah, Ja'ad ni lah. Bawah ni yang terpengaruh dengan Jaham bin Safwan ni siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tuan-tuan, sejarah mereka, asalnya mereka ni bukan isu pun. Isu mereka ni asal perdebatan adalah pelaku dosa besar, murtakibul kabirah ni. Orang pelaku dosa besar ni masuk syurga ke neraka ke ataupun tengah-tengah. Dia berkata tengah-tengah. Dia bergaduh dengan Hasan Basri semua. Tapi akidah Mu'tazilah ni, firqah Mu'tazilah ni, walaupun asalnya isu itulah pelaku dosa besar ni pun semua, lama-lama akidah mereka diserap oleh Jaham bin Safwan ni. Maka Mu'tazilah sendiri adopt akidah ta'til. Cuma Mu'tazilah lain sikit. Kalau Jaham ni dan anak murid, kalau Ja'ad dengan Jaham ni nafi asma' dan sifat total, Mu'tazilah buat apa? Dia kata Tuhan ni ada asma' tapi tak ada sifat. Tuhan as-sami', ya sami', maha mendengar, tapi tak ada sifat mendengar. Kita dengar pun macam mana kan, tapi memang itulah akidah. Tuhan mendengar tapi bukan dengan sifat mendengar. Tuhan mendengar dengan zatnya, kita pun tak tahu. Tuhan maha melihat tapi melihat bukan dengan sifat melihat, tapi dengan zatnya, kita pun tak tahu. Jadi mereka ni
isbat nama Allah dan ahkam. Ahkam ni ada perincian, sebab nama Allah dan ahkamnya, tapi menafikan sifat. Mereka pun problem lah, sebab kita dah cakap awal-awal tadi, kalau tuan-tuan ingat kita bahas awal tadi, menafikan sifat Allah ni perkara yang ada dalam Quran dari sudut qat'i dalalah dan subut. So ada problem lah kat situ, boleh bawa kepada kekufuran, apa yang Mu'tazilah buat. Sebab Mu'tazilah nafi total. Sebab itulah bahkan ulama salaf ni kritik Mu'tazilah atau hukum mereka membawa akidah kufur, bukan melihat kepada kadang-kadang mereka nafi semua sifat pun. Cukup mereka nafi sifat apa? Kalamullah, isu Quran. Lepas tu masyhur ulama salaf kata, siapa yang qala bi khalqil Quran kafar. Man qala bi khalqil Quran kafar. Siapa yang pegang pendapat khalqul Quran kafar. Siapa yang ada isu dalam isu sifat kalam sahaja, satu sifat ni je pun boleh jadi kufur. Maka tuan-tuan nampaklah serius dia macam mana Mu'tazilah. Kemudian bawah Mu'tazilah kita ada batch ahli kalam yang lain. Semua ahli kalam yang lain, Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan sebagainya lah, yang ada isu dekat ta'til juga sedikit sebanyak. So yang ni darajat ta'til. Sebab itulah ulama sebenarnya menamakan mereka semua ni Jahmiyah. Walaupun Jahmiyah original yang atas tu, tapi semua dia direferkan kepada Jahmiyah sebab dia ambil idea sama. Mungkin dia ubah sikit, dia tambah, dia tolak, tapi idea sama. Itu maqalat at-ta'til. Kemudian kita ada tamthil dengan tashbih. Tamthil dan tashbih menyamakan Tuhan dengan makhluk. Yang ni akidah yang macam ni adalah Al-Qurramiyah dan sebahagian daripada Rafidhah yang zaman-zaman awal, mereka ni akidah mereka menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bahkan antara bentuk tashbih dan tamthil yang paling teruk adalah agama Nasrani. Sebab Nasrani, Isa tu sendiri yang makhluk disamakan atau dianggap Tuhan. So itu adalah kemuncak tajsim dengan tashbih. Isa yang makhluk, secara confirm Nabi Isa AS makhluk, dikatakan Tuhan, maksudnya disamakan dengan Tuhan. Maksudnya mereka dah melakukan tamthil dengan tashbih level paling tinggi sekali. Sebab disamakan Tuhan dengan makhluk. Ada pun ahli sunnah wal jamaah, kita tak menyamakan Tuhan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita menetapkan sifat bagi Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah, tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Dan ulama sebenarnya bezakan antara tamthil dengan tashbih. Kalau kita tengok yang warid dalam nas Quran dan hadis yang dinafikan daripada Allah adalah tamthil. Laisa kamitslihi, maksudnya tamthil yang dinafi. Tashbih ni ada perbahasan ulama, sebab ulama kata at-tamthil lagi khusus daripada tashbih. Tamthil lagi khusus, tamthil lagi spesifik, lagi banyak persamaan. At-tashbih persamaan, mungkin persamaan tu kat beberapa karakteristik atau sifatnya. Kita mungkin boleh cakap fulan yushbih, menyerupai fulan. Sebab apa? Hidung penyek, satu sifat je. Tamthil ni, kita bila kita nak cakap banyak karakteristik sama, fulan yumathilu fulan, atau fulan mithlu fulan, dia ni macam dia ni. Bila kita guna kata mithil ni maksudnya apa? Oh, hidung penyek pun sama, rambut kerinting pun sama, badan besar pun sama. Maksudnya ada banyak karakteristik yang sama. Adapun tashbih, dia semata-mata ada persamaan, walaupun sikit pun dipanggil tashbih. Last sekali, at-ta'wil. Ta'wil ni maksudnya ta'wil ni sebenarnya tuan-tuan, dia ada tiga tafsiran. Tiga tafsiran. Ahli sunnah wal jamaah, kita faham ta'wil ni dua makna. Satu, tafsir. Ta'wil tu sendiri tafsir lah. Sebab tu nama kitab Imam Tabari tadi, Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Nama kitab tafsir tu sendiri ta'wil. Bahkan At-Tabari bila beliau cerita dalam tafsir Tabari ni, beliau akan cakap, okey, ta'wil hadhil ayah, ta'wil ayat ni maksudnya tafsir ayat ni. So makna pertama ta'wil adalah tafsir. Yang ni ahli sunnah setuju. Makna kedua ta'wil adalah makna yang dimasyhurkan oleh ulama kalam. Ulama kalam ni yang terpengaruh dengan falsafah lah, daripada Mu'tazilah sampai seterusnya. Ta'wil dengan makna memalingkan lafaz daripada zahir dia pergi kepada makna yang metafor. Makna yang metafor. Dalam bahasa Melayu, dia tangan panjang. Oh, tangan panjang ni kaki curi. Suka mencuri kan. So, suka mencuri tu makna metafor, bukan makna hakiki. So, yang ni ni definisi kedua untuk ta'wil. Yang ni ahli sunnah setuju tak? Tak setuju. Sebab apa? Sebab definisi ni datang baru
Definisi ni tak ada pada zaman Arab dulu. Dalam Quran, bila kalau tuan-tuan jumpa ayat yang ada perkataan takwil dalam Quran, tuan-tuan boleh cakap secara confirm definisi kedua tak masuk. Sebab apa? Sebab definisi itu datang kemudian. Macam mana definisi yang dicipta kemudian kita guna untuk translate atau tafsir Quran? So contohnya ayat dekat surah Al-Imran kan, ibtigha' ta'wilih, ibtigha' ta'wilih, mencari-cari takwilnya. Apa maksud mencari-cari takwilnya? Confirm, tuan-tuan tak perlu belajar detail pun kita boleh tahu secara pasti yang memang bukan makna kedua. Sebab macam kita cakap tadi, makna kedua ni adalah definisi baru yang baru dicipta lah. Makna ketiga, yang ni pun ahli sunnah setuju. So ahli sunnah setuju dengan makna pertama dan ketiga takwil. Yang ketiga ni adalah takwil ni bermaksud realiti ataupun hakikat di sebalik pengkhabaran. Kalau kita cakap takwilu yaumil qiyamah, apa maksud takwil hari kiamah? Bagaimana realiti dan hakikat hari kiamat. Yang ni pun ada juga. Yang ni ahli sunnah pakai. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Kalau disebutkan dalam dalam Quran bahawa takwil mimpi, takwil apa yang akan jadi hari kiamat, semua ni takwil dengan makna realiti dan hakikat apa yang berlaku. Jadi dengan definisi ketiga, kita cakap ya, kita tak tahu takwil sifat-sifat Allah. Maksudnya kita tak tahu hakikat atau realiti di sebalik sifat-sifat Allah. Itu makna takwil yang ketiga. Ada perinciannya lagi, insyaAllah Ustaz Asri akan sebutlah. Jadi out of tiga definition ni, ahli sunnah pakai mana? 1 and 3, 1 dan 3. 2 tadi tu, bahkan 2 ni definisi yang masyhur, tak diterima. Tak diterima dan ditolak oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim panjang dalam kitab beliau lah. Dan kitab mereka ni banyak kitab yang sentuh secara detail untuk menolak. Cuma hujah yang paling kita kuat kita boleh cakap adalah ni definition yang baru dibuat, tiba-tiba kita guna untuk tafsir Quran. So itu adalah mukadimah yang Ana nak cuba sampaikan malam ni. Sedikit sebanyak Ana harap apa yang Ana sampaikan ni dapatlah buat tuan-tuan refresh balik, belajar apa yang anda tahu, apa yang tahu tentang tauhid asma wa sifat ni. Dan juga dapatlah sedikit sebanyak isi masa tuan-tuan dengan perempuan yang sudi hadir malam ni dengan ilmu yang bermanfaat lah. Ana datang ni pun untuk isi tempat kosong je, dan Ana pun terlambat. Jadi Ana cuba apa yang setakat mampu. Wallahu ta'ala alam wa alam bisawab. Jadi Ana nak tanya, siapa yang ada soalan dia boleh kemukakan lah. Kalau ada apa-apa soalan, Ana buka ruang, insyaAllah. Sifat 20 dengan asma wa sifat. Okey, apa beza dia? Pertama, kita kena faham, walaupun kita cakap tadi pembahagian ni, hukum asal pembahagian apa tuan-tuan, tak ada masalah. Orang nak bagi bahasa Arab kepada nahwu, sarah, balaghah, macam-macam cabang ilmu, tak ada masalah lah. Ataupun kita nak cakap bahasa Arab ni satu ilmu yang satu pun tak ada masalah. Sama juga ilmu akidah. Kita nak cakap ilmu akidah ni kita ada banyak pecahan untuk kita belajar, ataupun kita nak cakap ilmu akidah ni satu ilmu yang saling komplit pun tak apa. Isu dia adalah kita tengok konten ataupun apa yang ada di sebalik pembahagian tersebut. Jadi kita nak menghukum satu pembahagian ni okey atau tidak, kita lihat kepada konten pembahagian tu. Maka kalau pembahagian asma wa sifat di sisi ahli sunnah, kita punya kaedah kita konsisten. Semua nama-nama, semua sifat-sifat yang datang daripada Quran ataupun datang daripada hadis yang sahih, kita isbat, kita tetapkan. Adapun sifat 20 ni, maka mereka golongan Kullabiyah dan Asy'ariyah, mereka mengisbatkan 7 sifat. 7 sifat. Yang selebihnya mereka takwil. Jadi sifat yang mereka isbat tu wujud, hayat, sama basar, qudrah, iradah, kalam. Yang ni ialah sifat-sifat yang mereka isbatlah. Adapun bakinya macam mana? Mereka takwil. Jadi sifat 20 tu, ada yang dalam sifat 20 tu yang kita percaya, betul tak? Wujud. Ahli sunnah cakap Allah wujud. Qadim. Walaupun ahli sunnah tak setuju dengan penggunaan istilah qadim, kita guna al-awwal, tapi kita setujulah makna dia. As-sami', maha mendengar, kita setuju. Al-basir, maha melihat, setuju. Sifat kalam bagi Allah, ahli sunnah setuju. Sifat iradah, sifat kudrah, Allah ni
Allah ni qadir, maha berkuasa. Qadir, maha berkuasa. Kemudian iradah, Tuhan ada kehendak. Walaupun ahli sunnah tak setuju dengan nama al-murid, tapi kita setuju. Selebihnya kita tak setuju dengan mereka. Sebab apa? Mereka tak menetapi atau tak isbat sifat tu, mereka takwil. Jadi daripada 20 ni tuan-tuan, yang mereka isbat 7 sahaja. Yang selebihnya mereka takwil. Kemudian kita kena faham pembahagian ni sangat kompleks di sisi mereka. Pembahagian mereka tak sama kita. Kalau kita cakap tadi ahli sunnah, atas dasar apa kita bagi tauhid asma wa sifat? Kita cakap istiqra', melihat dalil A sampai Z. Mereka ni wallahu taala alam sebenarnya tak bersifat istiqra'. Daripada 7 sifat tu, kalau kita pelajari dengan lebih lanjut, sebenarnya mereka membahagikan mana sifat yang boleh ditetapkan dengan akal sahaja, pure, tanpa perlu dalil pun. Sifat wujud, sifat maha hidup, kudrah iradah ni, ilmu pun bagi mereka boleh isbat dengan akal semata-mata, tanpa dalil pun tak apa. Ahli sunnah kata, ya kita boleh guna akal, tapi kita cakap kat sana ada 2 dalil yang saling tolong-menolong lah. Akal and nakal, akal and dalil. Mereka kata tak, kalau dalil tak datang at the first place pun, logik cukup untuk isbat sifat-sifat ni. Ada perincian lah, ada yang mereka setuju untuk kata guna akal saja, ada yang mereka campur. Tapi macam iradah, kudrah, wujud, bagi mereka akal pun cukup. Ilmu, bagi mereka akal pun cukup. Jadi pembahagian tu berbeza dari sudut apa yang mereka takwil. Maksudnya mereka hanya isbat 7. Baki yang berpuluh-puluh sifat ni, Allah maha mencintai hamba, Allah menunjukkan orang yang buat ihsan, Allah sifat marah, murka, takwil belaka. So 7 mereka isbat, lebihnya takwil belaka. So perbezaan satu kat situ. Perbezaan kedua adalah kita cakap apa yang di sebalik pembahagian. Maksudnya cara mereka bahagi. Kita cakap ahli sunnah bahagi dengan istiqra', mereka bahagi dengan lain dengan guna dalil akal semata-mata. Itu secara ringkas Allah Ta'ala alam. Tuan tanya bahawa macam mana kita nak cakap mereka ni pakai dalil akal, sedangkan dalam kitab mereka sebut dalil Quran dan hadis. Yang ni tuan-tuan kena tahu apa? Dalam akidah mereka, dalil utama, bila kita cakap dalil utama ni, dalil utama lah yang kita nak guna sebagai penentu akal. Quran dan hadis ni dipanggil supporting dalil. Supporting dalil, maksudnya Quran hadis tak wujud pun no problem. Nampak? Mereka memang akan sebut Quran hadis, tapi Quran hadis tu adakah sebagai dalil utama isbat? Tak. Mereka guna sebagai supportive dalil. Ahli sunnah kata apa? Ahli sunnah kata Quran hadis tu dalil utama. Akal dan Quran hadis sama, duduk dalil utama. Mereka cakap tak, Quran hadis ni supportive. Kenapa tuan-tuan? Dia bahasan ni panjang lah. Tapi akidah mereka ni percaya kepada melebihkan logik daripada nakal. Bagi mereka akal ada prioriti dan authority yang lebih. Maka dia adalah pemberi dalil yang paling kuat. Yang ini dibahaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 600 Hijrah, tokoh Asy'ariyah. Ada kitab beliau Asas At-Taqdis. Kitab Asas At-Taqdis, beliau ni dikritik oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Darut Ta'arud 10 jilid. Dalam Asas At-Taqdis ni Al-Fakhr Ar-Razi kata, kenapa akal lebih? Sebab kalau tak ada akal at the first place, macam mana kita nak tahu benda tu wahyu? So without akal, kita tak tahu pun benda tu wahyu at the first place. So akal yang guide kepada wahyu, maka akal lagi authority daripada wahyu. Kalau tiba-tiba kita cakap wahyu lebih, maka problem kat situ. Seolah kita cakap akal tu tak kuat lah. Bagi mereka akal ni lebih sebab mereka ni ada cara yang tertentu untuk membuktikan Tuhan wujud. Mereka guna dalil akli, mereka guna dalil logik yang sangat rumit. Nama dia dalil hudusul ajsam. Jadi gunakan dalil yang logik ni, mereka kata cara nak bukti Tuhan wujud ni satu je, ataupun beberapa cara tertentu je. Cara ni hanya boleh tahu pakai akal. After kita dah pakai cara akal untuk tahu Tuhan wujud, Nabi Muhammad pun ada, kebenaran Nabi semua, baru nak terima wahyu cakap apa. So sekarang ni penentu bagi mereka apa sebenarnya? Akal. Sebab akal ni yang betul-betul bagi tahu Tuhan wujud. Bagi mereka, apa guna kita bawa Quran atau hadis kepada someone yang tak percaya Tuhan at the first place? So kita nak buat someone yang tak percaya Tuhan at the first place ni, kena buktikan Tuhan wujud by akal dulu. Bila kita dah bukti Tuhan by akal dulu, baru kita bagi Quran hadis. So mereka kata sebenarnya yang nombor satu apa? Akal lah.
Cuma jangan risau tuan-tuan, Ibn Taymiyah tolak dalam 40 lebih poin, tapi jangan risaulah. So itu kenapa mereka lebihkan, mereka kata, mereka beri presiden kepada akal, mereka kata akal lagi ada authority lagi tinggi. So dalil yang ada tu sebenarnya sportif. Allah Ta'ala alam. Siapa kata? Okey. Perbahasan tentang apa yang wajib bagi Allah ni, bagi ahli sunnah wal jamaah senang. Apa yang wajib bagi Allah adalah apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Apa yang ada dalam Quran dan hadis kita wajib cakap atau wajib isbat, ini ada yang ini sabit pada Allah. Mudah bagi kita yang wajib bagi Allah apa yang disebut Quran hadis. Quran hadis cakap Allah ni Ar-Rahim, Ar-Rahman. Yang wajibnya kita buat apa? Kita isbat sifat tu lah. Adapun perbahasan wajib di kalangan ahli kalam, mereka bahagikan akal punya hukum ni, hukum akal boleh 3, mustahil, jaiz, harus ataupun wajib. Yang ni saya tak nak masuk perincian lah, sebab kalau perincian dia akan jadi kelas akidah Asy'ariyah pula akan kelas ni kan. Cuma mereka bahagikan hukum akal kepada wajib, mustahil ataupun harus. Wajib, mustahil, harus ni tuan-tuan kena tahu apa yang wajib bagi Tuhan atau apa yang mustahil tu adalah natijah mereka pakai dalil akli tadi. Dalil akli yang mereka pakai ni sebenarnya agak advance, tapi saya sebut secara umum. Dalil akli yang mereka pakai 3. Walaupun mereka khilaf tentang nak terima tak, ada yang tolak, ada, tapi secara amnya mereka ada 3 dalil. Hudusul ajsam, tarkib dengan taksis. Dalil mereka lah. Kalau mereka pakai 3 dalil ni, maka apa-apa sahaja yang berlanggar dengan 3 dalil ni, dia akan jadi mustahil. Macam mana itu agak panjang nak cerita. Dia akan jadi mustahil. Apa-apa yang tak bercanggah, bahkan akal kata patut Tuhan ada pun, dia akan jadi sifat wajib. Nampak? So wajib, mustahil, jaiz, apa semua adalah natijah dalil yang mereka pakai 3 tu. Hudusul ajsam, tarkib dengan taksis. Ahli sunnah tak? Ahli sunnah sana. Ahli sunnah wajib apa? Yang dalam Quran hadis. Yang mustahil apa? Yang Allah nafi dalam Quran hadis. Allah nafi dalam ayat kursi apa? Allah ni la sinah, tak ada rasa mengantuk, la naum, tak tidur. Yang nafi-nafi ni mustahil lah. Dan kita ada perbahasan panjang, nanti tuan-tuan boleh belajar dekat Qawaidul Muslah tu. Cara ahli sunnah kita nafi umum. Dalam surah Qul Huwallahu Ahad, tak ada yang sama dengan Allah, tak ada yang setara, tak ada yang sekufu. Maka apa-apa saja setara, sekufu ke apa-apa, kita cakap mustahil. Adakah bagi Allah tu yang setara dalamnya dalam sifat ilmu? Mustahil. Adakah bagi Allah tu ada yang setara dalamnya sifat rezeki? Mustahil. Cara kita senang, kita base dekat dalil. Allah Ta'ala alam. Okay, kalau tak ada, nak tutup majlis dulu di sini. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada apa-apa kelemahan dan kesilapan tu datang daripada dia anak sendiri, dan apa yang salah tu juga datang daripada dia anak sendiri, anak minta maaf. Anak cubalah apa yang sekat mampu. InsyaAllah moga tuan-tuan dapat manfaat apa yang anak sebutkan malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.